Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pegawai, pejabat pendidikan daerah Tanah Merah, barisan para pengetua, para guru besar, guru-guru dan staf sokongan, seluruh warga pendidik daerah Tanah Merah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam slot Bicara Ilmu pada hari ini. Dan slot Bicara Ilmu pada hari ini dibuat rakaman video sempena perutusan Aidilfitri yang sama-sama kita rayakan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi pihak diri saya dan warga kerja pejabat pendidikan daerah Tanah Merah mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri, dan kami juga memohon kemaafan jika ada yang terkasar bahasa, terguris hati, ada yang silap sangka, ada dosa antara kita. Mudah-mudahan sama kita maaf memaafi antara satu sama lain. Kata orang, sekerat besi ada karatnya, secupak beras ada antahnya, serawan jala ada cacatnya. Begitulah dalam perhubungan kita sesama kita ini. Mudah-mudahan Aidilfitri ini akan membersihkan dosa antara kita. Hadirin sidang penonton yang dikasihi sekalian, pertama, kita telah melalui madrasah Ramadan. Kita telah disekolahkan. Apa yang disekolahkan terhadap diri kita? Disekolahkan fizikal kita dengan tidak boleh makan minum. Disekolahkan nafsu kita. Disekolahkan jiwa kita. Mudah-mudahan proses yang kita lalui sebulan itu menjadi suatu proses ke arah melahirkan insan fitrah bagi menjelma kemenjadian takwa dalam diri kita sekalian. Dan bercakap tentang amalan yang telah kita lakukan, apa sikap kita, apa agenda bertindak kita selepas ini setelah kita melalui proses yang sangat bermakna untuk mentarbiah diri kita tadi. Saya simpulkan 4 perkara, 4 tindakan ataupun sikap yang perlu kita ambil dalam memastikan momentum amal ibadat kita berterusan demi untuk menjadi seorang insan yang bertakwa. Saya ringkaskan dengan akronim TITI. Apa itu T? Pertama, T maknanya ada suatu perasaan takut dan bimbang dalam diri. Apa yang perlu ditakuti yang dibimbangi? Jawapannya ialah kita kena rasa sedikit kebimbangan sama ada amal ibadat yang kita lakukan sebulan itu diterima ataupun tidak oleh Allah. Janganlah kita mentang-mentang kita berada di hari raya, kita berseronok, kita selesai ibadat sebulan, kita rasa seolah-olah ibadat kita garanti Tuhan terima. Sepatutnya kita tidak berperasaan demikian. Sebab itulah para alim ulama ataupun orang-orang salafus soleh pada masa dahulu, orang-orang hebat dalam amal ibadat, selepas Ramadan, 6 bulan selepas Ramadan, mereka tidak putus-putus berdoa agar amalan dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah. Kemudian 6 bulan lagi menjelang Ramadan akan datang, mereka pula tidak putus-putus mendoakan agar mereka dapat menyambut ataupun masuk ke bulan Ramadan yang akan datang. Itulah yang dikatakan satu sikap pergantungan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Tuhan akan terima amal ibadat kita melalui sedikit kebimbangan ini. Dan kebimbangan ini juga mudah-mudahan akan menjadi rangsangan untuk kita meneruskan pembaikan daripada amal ibadat kita.
sama ada secara kita menuntut ilmu ataupun kita belajar berguru dan sebagainya, mudah-mudahan amal kita itu menepati apa yang dikehendaki oleh agama. Itulah yang dikatakan takut ataupun bimbang T pertama. Yang kedua, iaitu ingat Allah. Ingat Allah ini merujuk kepada zikir kepada Allah, doa kepada Allah, istighfar kepada Allah, memuji Allah. Kerana apa? Peristiwa yang berlaku, peristiwa-peristiwa kejayaan besar. Begitu juga apabila berlaku pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah, selesai pembukaan kota Mekah. Bukan majlis kesyukuran yang Nabi buat, tetapi Nabi dengan penuh tawaduk, dengan penuh rendah hati, memperbanyakkan tasbih, memperbanyakkan memuji Allah. Begitulah juga istighfar. Sunat selepas solat, lepas bagi salam, Nabi buat, kita ikut, iaitu istighfar. Mengapa selesai buat solat kita perlu istighfar? Jawapannya ialah kita bimbang, takut ada kekurangan, takut ada yang tak sepatutnya berlaku dalam solat, maka digalakkan kita beristighfar. Oleh itu, selesai puasa sebulan ini, mari kita tingkatkan ucapan alhamdulillah kita, ucapan memuji Allah, ucapan istighfar dan sebagainya. Mudah-mudahan ini akan menjadi memantapkan lagi amal ibadat kita. Kedua. Kemudian yang ketiga, T, iaitu tingkatkan kualiti. Satu daripada petanda amal ibadat kita diterima oleh Allah, iaitu selepas daripada Ramadan ini, kita sayang kepada amal ibadat tersebut dan kita cuba meningkatkan kualiti. Kualiti bacaan Al-Quran kita, kualiti solat kita. Mungkin sebelum ini kita hanya sembahyang witir pada bulan Ramadan, tetapi kita tambahkan, kita laksanakan sepanjang tahun kita laksanakan witir, solat witir tersebut. Mungkin dalam bulan puasa baru ni kita mengejar untuk khatam Al-Quran. Selepas daripada Ramadan ini juga kita perbanyakkan juga membaca Al-Quran. Yang kita tidak mahu iaitu kita BASS, balik asal serupa skala. Masa bulan Ramadan begitu gairah buat amal ibadat, lepas itu tidak ada dah perkara yang gairah tersebut. Itu yang kita tidak mahu. Kemudian yang keempat iaitu kita istiqamah. Istiqamah di sini maknanya kita buat amalan secara berkekalan. Dalam bulan Ramadan, kita perbanyakkan amal ibadat. Luar Ramadan juga kita istiqamah. Kita tentukan diri kita melakukannya sepanjang masa. Contohnya dalam bulan Ramadan, kita boleh qiyam, kita boleh berjaga, kita sembahyang malam, kita sembahyang sunat taubat, sunat hajat, kita berzikir pada waktu malam kerana ada sesuatu yang kita kejar. Antaranya kelebihan Lailatul Qadar, contohnya. Kelebihan ganjaran bulan Ramadan, contohnya. Maka walaupun tidak ada ganjaran tersebut selepas ini secara khusus, maka kita teruskan amal ibadat tersebut. Itulah dia yang dikatakan kita istiqamah dalam melaksanakan amal ibadat tersebut. Sidang pendengar, sidang penonton yang dikasihi sekalian, kita menyambut hari raya dalam versi baru sekarang. Tetapi bukan bermakna kita tidak meriah dengan hari lebaran ini. Mungkin kita tidak boleh menziarahi secara fizikal, tetapi kita boleh buat hubungan silaturahim melalui maya, melalui aplikasi-aplikasi tertentu. Mungkin sebelum ini kita pergi ziarah, mengeratkan hubungan silaturahim. Tetapi sekarang tidak boleh berziarah. Kita duduk di rumah, kita tambah satu lagi terhadap saudara kita, iaitu kita mendoakan mereka. Kalau dulu kita pergi ke rumah sambil makan, ucap selamat raya, balik begitu saja. Tak ada doa-doa pun untuk mereka. Tapi sekarang kita tak boleh buat benda itu. Kita duduk di rumah, kita doakan banyak-banyak kepada saudara mara kita yang kita tak boleh pergi ziarah.
Yang mana dalam hadis antara maksud hadis menyebut apabila seorang berdoa kepada saudaranya yang saudaranya tidak tahu, maka datang malaikat mengaminkan dosa tersebut dan malaikat pula doakan supaya diberikan juga kepada orang yang mendoakan itu. Jadi itu kelebihan pertama. Yang kedua, biasanya apabila hari raya kita berziarah kubur. Sebenarnya ziarah kubur pada hari raya ini banyak dikaitkan dengan budaya masyarakat Melayu. Dalam agama kita tidak ada satu hari yang tertentu untuk ziarah kubur. Oleh sebab itu, tak payahlah ralat, tak payahlah rasa tak sedap kerana tak ziarah kubur mak ayah kita. Ziarah kubur itu kita nak menyantuni mak ayah kita santuni mereka yang telah meninggal di rumah. Bukan saja pada hari raya, tetapi sepanjang tahun. Kita sedekahkan Al-Fatihah, sedekahkan wirid, doa kepada mereka supaya mereka mendapat sesuatu kebaikan daripada kita hanya bertumpu pada hari raya sahaja ataupun pada hari Jumaat sahaja. Begitu juga kalau dulu kita bersedekah kepada anak-anak yatim dan sebagainya, maka sekarang kita boleh teruskan dengan bersedekah melalui sedekah online dan sebagainya. Ini bermakna hari raya Wesi Baru sebenarnya tidaklah begitu menjejaskan kemuliaan ataupun kemeriahan hari raya tersebut. Cuma kita patuh kepada SOP yang ditentukan oleh kerajaan untuk mengelakkan bencana yang lebih besar dalam masyarakat kita sekarang. Hadirin yang dikasihi sekalian, selamat hari raya. Selamat kita bersama-sama untuk menilai kembali amal ibadat kita. Mudah-mudahan Tuhan berikan kebaikan kepada kita. Ya Allah, Tuhan yang Maha mendengar, pada hari ini kami ada dua rasa yang berkecamuk dalam dada kami. Rasa bahagia kerana menyambut hari kemenangan. Rasa bimbang yang menyelimuti hati kami kerana mungkin Ramadan yang telah kami lalui ini adalah Ramadan yang terakhir kepada kami kerana ada takdir dan kehendak oleh Tuhan yang Maha Pengatur. Ya Allah, jika hari ini, hari esok dan bila-bila sahaja kami dipanggil oleh-Mu untuk kembali ke rahmatullah, Ya Allah, izinkanlah kami, Ya Allah, pulang dengan jiwa yang tenang, pulang dengan dosa yang terampun, dan pulang dengan amalan yang diterima. Ya Allah, Ya Tuhan kami, saudara-saudara kami, sahabat handai kami telah menceriakan kehidupan kami. Namun Ya Allah, mungkin ada dosa antara kami. Oleh itu Ya Allah, Kau bukakanlah pintu hati saudara dan sahabat-sahabat andai kami agar mereka memaafkan segala dosa antara kami. Kami bergaul secara langsung Ya Allah, ataupun kami bergaul di media sosial Ya Allah. Mungkin ada kata-kata yang tergurus Ya Allah, mungkin ada perasaan yang tersentuh Ya Allah. Kau bukakanlah pintu hati sahabat kami agar mereka memaafkan kami, agar dosa-dosa tersebut tidak dibawa ke hadapan-Mu pada hari pengadilan nanti Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, eratkan hubungan persahabatan antara kami. Cemerlangkanlah kami dalam kerja buat mendidik Ya Allah. Jadikanlah PPD Tanah Merah ini Ya Allah, PPD Tanah Merah ini PPD yang cemerlang, gemilang dan terbilang di dalam segala bidang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.